Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi tanpa dipinta Nurul Ashikin binti A. Azmi dengan nombor pendaftaran A196353 di bawah kod kursus LMCP 2522 kursus kepimpinan abad ke-21. Setiap orang mahupun pelajar perlulah mempunyai wawasan hidup mereka supaya mereka mengetahui apa yang mereka ingin capai dalam hidup mereka. Dengan adanya wawasan diri yang diletakkan dalam diri, ini dapat memudahkan seseorang untuk mencapai sesuatu perkara atas wawasan yang mereka telah hasratkan. Ini kerana wawasan hidup diperlukan supaya kita sentiasa dapat mencapai segala cita-cita dalam hidup. Jadi, apa sebenarnya yang dikatakan dengan wawasan hidup ini? Wawasan hidup merupakan ciri dominan pada diri pelajar cemerlang kerana apabila mereka berwawasan, mereka sentiasa berusaha gigih kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Pelajar yang mempunyai wawasan juga lebih mengetahui hala tuju kehidupan serta tidak mudah berputus asa dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka mungkin menemui kegagalan dalam sesuatu perkara, mereka tidak akan mudah bersedih, malahan menjadikan kegagalan tersebut sebagai batu loncatan untuk berusaha dengan lebih gigih pada masa hadapan. Wawasan hidup juga mampu menjauhkan diri daripada sifat menangguhkan kerja dalam kalangan pelajar cemerlang. Antara wawasan diri saya ialah berakhlak mulia, tidak berputus asa, memiliki semangat patriotik dan berani mencuba sesuatu yang baru. Wawasan pertama untuk diri saya adalah saya ingin mengekalkan personaliti yang mulia atau lebih mudah dipanggil sebagai seseorang yang berakhlak mulia. Pada pandangan saya, akhlak yang luhur datang dari hati yang bersih. Kesannya dengan berakhlak mulia akan suka didampingi, malah akan meraih rasa hormat daripada orang sekeliling. Tambahan pula, dengan berakhlak mulia, pasti tidak akan terjebak dengan kemelut sosial yang mementingkan dunia hedonistik semata-mata, serta saya akan berusaha untuk menghindarkan diri daripada bergaul dengan remaja-remaja yang bermasalah. Taat pada agama sudah pasti membantu saya dalam berakhlak mulia kerana semua agama di dunia menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Secara tidak langsung, mudah untuk saya mempunyai sikap mahmudah, seterusnya dapat menjadi seseorang insan yang kamil. Dalam menjayakan wawasan saya ini, sudah pasti saya dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk, yang mana kaca, yang mana permata. Bab kata peribahasa, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Bagi meraih wawasan ini pada diri saya tidaklah terlalu sukar dan tidaklah terlalu mudah. Namun, segalanya akan berjaya sekiranya diiringi dengan usaha yang diberkati Tuhan. Bangga untuk saya berkongsi bahawa wawasan ini telah saya sematkan dalam diri sejak berumur 12 tahun lagi dan saya berjanji pada diri saya sendiri untuk sentiasa meningkatkannya ke aras yang lebih tinggi sehingga ke masa hadapan. Dek kerana akhlak adalah perkara yang akan dibawa ke mana-mana sahaja walau setinggi mana pangkat saya berada di suatu masa nanti. Beralih pula pada wawasan terhadap diri saya sendiri yang seterusnya iaitu tidak berputus asa atau lebih mudah difahami dengan sentiasa gigih untuk menggapai gamitan menarik impian. Inisiatifnya, saya akan gigih berusaha menggunakan setiap detik dan waktu agar diisi dengan perkara yang bermanfaat dan berfaedah kerana masa itu emas. Tambahan pula, masa yang pergi tidak mungkin akan kembali. Justeru, saya akan memastikan setiap masa yang terluang diisi dengan perkara yang mendatangkan maslahat seperti menelaah buku, beriadah atau melakukan ibadah. Kerana cendekiawan ada mengatakan, masa ibarat pedang. Sekiranya kita leka, maka mata pedang itu akan memenggal kita. Dengan itu, semangat kegigihan dan tidak berputus asa walaupun menghadapi ujian dan kesukaran dalam mencapai sesebuah kejayaan yang diimpikan tetap tersemat dalam diri saya yang dinamakan sebagai wawasan semenjak saya berusia 15 tahun lagi sewaktu detik menghampiri PT3. Umum mengetahui bahawa semakin dewasa, semakin banyak cabaran yang perlu dihadapi, terutamanya pelajar universiti seperti saya. Semangat kegigihan dalam diri saya dapat ditingkatkan lagi apabila Nur Dabita Sabri yang merupakan alumni UKM dalam Fakulti FSSK yang meraih pemenang pingat emas Sukan C 2022. Saya berhasrat agar wawasan saya untuk tidak mudah berputus asa dapat diterap sehingga ke masa hadapan dengan adanya idola yang berjaya menyeimbangkan akademik dan co-curriculum.
Wawasan diri saya yang seterusnya adalah untuk memiliki semangat patriotik dalam diri. Ini kerana seseorang yang berwawasan akan berusaha menjaga nama baik negara serta memerah keringat untuk menaikkan nama negara di samping mengekalkan perpaduan negara yang sudah sedia terjalin ukhuwah sesama manusia mahupun berlainan bangsa dan agama demi menyahut seruan Satu Malaysia yang diwawarkan oleh Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Terbuktilah bahawa menjadi seseorang yang berwawasan akan mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Hal ini demikian kerana George Santayana pernah berkata, manusia yang menumpai sejarah pasti akan mengulanginya semula. Oleh itu, dengan menanam sikap cinta akan negara dalam diri saya, ia pasti dapat membantu negara dari segi kemajuan dan potensi untuk berjaya bersaing dengan negara yang lain. Justeru, saya juga tidak akan mudah terpengaruh dalam segala bentuk penjajahan sama ada dari segi mental, intelektual, hiburan dan sebagainya. Dengan adanya wawasan ini terhadap diri saya pasti akan memastikan budaya, tradisi dan warisan negara dipelihara di samping mengejar kemajuan yang diacu sendiri oleh air tangan masyarakat. Tambahan pula, jiwa patriotik yang menebal ini akan menjamin keharmonian negara dan sekaligus berupaya menjaga maruah negara di pentas global. Bagi memiliki wawasan seperti ini seharusnya diterapkan sejak kecil lagi. Tetapi setelah semakin meningkat ke alam dewasa, saya yakin dan percaya wawasan hidup sebeginilah yang akan merubah masa depan saya ke arah lebih baik suatu hari nanti. Bagi mengakhiri topik wawasan diri saya, izinkan saya berkongsi wawasan terakhir diri saya adalah berani mencuba sesuatu yang baru. Pada saya, dengan mencuba sesuatu yang baru, dapat memberi kepuasan hidup. Ini kerana hidup tidak akan dipenuhi sekiranya kita tidak keluar, melihat dunia dan cuba sesuatu yang baru. Hidup bukannya untuk statik, kekal pada sesuatu tempat yang sama dan buat benda yang sama setiap hari. All men die, but not all men live. Dengan arti kata lain, saya cuba sesuatu yang baru meningkatkan keyakinan diri. Contohnya, keluar pergi memanjat gunung atau membuat sesuatu yang memerlukan keyakinan yang memaksa diri saya untuk meningkatkan keyakinan dengan sendirinya. Secara tidak langsung, saya akan merasa peningkatan diri dan terkejut dengan potensi yang terdapat pada diri kita. Untuk wawasan ini, baru sahaja saya terapkan dalam diri saya kerana saya baru menyedari bahawa perkara ini secara tidak langsung dapat menyungkil bakat yang tidak pernah saya kenali dalam diri saya. Bagi menguatkan lagi wawasan ini dalam diri, saya menjadikan Aisyah Hijana yang merupakan alumni UKM, pelajar fakulti FSSK yang merupakan founder Tudung Hijana sekarang. Saya yakin dan percaya untuk meraih kejayaan dalam kehidupan, semestinya dimulakan dengan berani mencuba sesuatu yang baru. Seterusnya, kita beralih kepada sifat kepimpinan yang ada pada diri saya dan boleh ditingkatkan ke aras yang tinggi. Berikutan itu, sifat pertama adalah berpengetahuan luas. Kesannya membantu saya mengetahui pelbagai bidang ilmu yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian di samping mampu menyelesaikan masalah. Ini kerana dalam menjalani kehidupan seharian, kita akan mengalami pelbagai masalah. Justeru dengan adanya sifat kepimpinan ini, saya sentiasa berfikir secara positif atau optimis tentang sesuatu masalah dan tidak berfikir secara pesimis dan mudah pula berputus asa. Misalnya, buat masa kini saya berusaha mencari ilmu agama yang tinggi agar dapat menyelesaikan masalah harian tanpa tindakan yang terburu-buru. Justeru, ini membantu melahirkan saya sebagai insan bermoral pada satu masa yang memiliki sahsiat terpuji. Tambahan pula, dengan berpengetahuan luas juga membantu saya dalam mencipta inovasi baharu dalam pelbagai bidang. Buktinya, saya menuntut ilmu kejuruteraan kimia buat masa kini sehingga 4 tahun lagi. Justeru, saya berusaha meningkatkan kemahiran ini ke peringkat yang lebih tinggi dengan mengikuti kelas Mandarin untuk menambah pengetahuan berkaitan bahasa Mandarin. Sifat kepimpinan yang kedua ada pada saya adalah kuat melawan hawa nafsu. Di dalam Islam, hukumnya adalah wajib kerana nafsu selalu menyeru kepada perkara-perkara batil dan dimurkai Allah. Perjuangan saya dalam melawan hawa nafsu adalah tidak sebegitu mudah, tetapi sekiranya dilakukan daripada bawah, ia mampu membantu saya menjadi ke arah yang lebih baik. Perjuangan melawan hawa nafsu saya mulakan dengan berjuang dengan badan, iaitu berjuang mengurangkan jumlah makan, minum dan tidur tanpa menjejas kesihatan diri. Dengan memperbanyakkan makan, minum, tidur serta cakap akan meninggalkan kesan buruk terhadap diri seperti lemah akal, iaitu fikiran menjadi tumpul dan buntu, gelap hati, iaitu susah untuk terima ilmu, dan nasihat
dan badan menjadi berat sehingga menjadi malas. Dengan itu, perjuangan saya dilakukan dengan mengurangkan sikap cerewet dalam memilih makan dan minum serta berniat makan untuk mendapat tenaga buat ibadah, bukan untuk puaskan tekak dan perut. Dalam melawan hawa nafsu, perjuangan dalam pergaulan juga penting. Jadi, itu yang saya cuba perjuangkan sehingga hari ini dengan memilih pergaulan yang sihat, yang memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Jika sesuatu pergaulan mendatangkan dosa serta merosakkan diri, adalah lebih baik untuk menjauhkan diri dalam pergaulan tersebut. Inilah kata semangat yang saya pegang sehingga hari ini bagi melawan hawa nafsu. Perjuangan mengenai hawa nafsu yang masih saya perjuangkan ke arah yang lebih tinggi adalah berjuang dengan hawa nafsu dan iblis. Ini kerana nafsu adalah anugerah Allah kepada manusia. Ia boleh mendatangkan kebaikan atau keburukan bergantung kepada cara ia dikendalikan. Untuk berjaya dalam perjuangan dengan nafsu, mestilah berpandu kepada nafsu tunduk kepada akal, akal tunduk kepada iman dan iman tunduk kepada ilmu. Justeru inilah yang sedang saya usahakan untuk melawan hawa nafsu agar tidak terus hanyut dalam belenggu iblis. Sifat kepimpinan seterusnya yang ada pada diri saya adalah amanah. Amanah merupakan sikap bertanggungjawab yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Pada saya, sikap ini amat penting kerana dapat melatih diri saya menjadi seseorang yang bertanggungjawab, jujur dan ikhlas kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Misalnya, sikap ini telah saya pupuk sejak sekolah rendah lagi. Buktinya, saya dilantik menjadi pengawas perpustakaan selama 3 tahun berturut-turut untuk mengemas serta menjaga kebajikan di dalam perpustakaan sekolah pada ketika itu. Dan seterusnya, dilantik menjadi penolong ketua tingkatan selama 5 tahun berturut-turut, sejak 13 tahun sehingga 17 tahun. Kesannya, saya dapat mempelajari bahawa tugas menjadi amanah bukanlah satu hal yang mudah. Malah untuk bertanggungjawab terhadap sesuatu tugas yang diberikan amatlah seronok dapat diselesaikan dengan baik. Inisiatif untuk meningkatkan sikap amanah dalam diri saya ke peringkat yang lebih tinggi adalah saya cuba melibatkan diri dalam aktiviti dan kelab kepimpinan di peringkat universiti pada masa kini. Seterusnya, sikap berani adalah sikap kepimpinan yang ada pada diri saya. Definisi berani di sini adalah besar, berani dalam berkomunikasi serta dalam setiap tindakan. Bangga untuk saya berkongsi bahawa saya bukanlah seseorang yang ingin ke hadapan dahulu bagi mewakili rakan-rakan dalam sesuatu perkara. Namun, sejak berusia 16 tahun setelah bercampur dengan kaum Cina dan India di dalam kelas yang sama, sikap berani itu muncul sendiri sehingga membantu saya meraih kejayaan hingga ke hari ini. Misalnya, ketika itu saya memberanikan diri berkomunikasi dengan rakan berbangsa Cina dan India sehingga mereka ingin belajar secara berkumpulan bersama-sama sewaktu minggu peperiksaan yang semakin hampir. Kesannya terhadap peningkatan permarkahan akademik saya amat ketara disebabkan keberanian dalam berkomunikasi tersebut. Justeru, berani dalam melakukan tindakan tercetus dalam diri saya apabila menjadi seorang yang berjawatan dalam sekolah. Sebenarnya, ketinggian jawatan seseorang dalam sesebuah organisasi itu tidak penting, tetapi sikap berani dalam bertindak meraih kejayaan bersama ahli kumpulan amatlah digalakkan. Misalnya, saya berani membuat tindakan dalam menegur rakan sebaya yang kurang berkelakuan baik untuk berubah menjadi lebih baik. Sikap berani ini boleh ditingkatkan ke aras yang lebih tinggi dengan berani mencuba sesuatu yang baru, terutamanya setelah saya memasuki ke alam baru di universiti kini. Sikap kepimpinan terakhir yang saya miliki adalah berwawasan. Wawasan hidup amatlah penting dalam diri semua orang, tiada yang berkecuali, kerana wawasan yang ada mampu menyumbang ke arah kejayaan seseorang. Misalnya, saya berusaha mencapai segala wawasan yang saya hajati sepanjang hidup saya di samping bertujuan untuk meningkatkan kehidupan keluarga saya ke arah yang lebih baik dengan adanya individu yang mempunyai wawasan dalam hidup. Sikap wawasan ini boleh ditingkatkan ke aras yang lebih tinggi sekiranya sikap tidak berputus asa terus kekal dalam diri saya untuk memantapkan wawasan saya. Saya kira itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sebelum saya akhiri pembentangan saya kali ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kain buruk berikan kami, kain tercari pengelap dulang. Yang buruk tinggalkan di sini, yang baik bawalah pulang. Sekian, terima kasih.